Ke surah 4. Ke surah 4 baris 6 daripada atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah untuk menuntut ilmu yang diwajib ke atas mukallaf. Mudah-mudahan akhir hidup kita dan akhir hidup kita diperbanyakkan menghabiskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani, muka surah 4 baris 6 daripada atas. Maka ceritalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebaik-baik. Maksudnya Rasulullah menceritakan tentang kebaikan. Sebab itu kita kena buat jalan-jalan kebaikan. Sebab itu suami isteri kerana nak mengelak daripada rumah tangga cerai-berai, ulama bagi tahu suami di dalam rumah apabila isteri itu meletek, isteri itu bising, suami hendaklah yang lebih terbaik adalah diam. Suami bini tanya, abang pergi mana? Pergi konvoi motor. Betul ke? Ya. Ya. Bil air bayar dah belum? Bil api dah bayar belum? Ya. Walaupun belum bayar cakap ya juga. Faham ya? Selamat rumah tangga. Dan satu lagi pula suami, perkataan cerai jangan sekali-kali keluar daripada mulut suami. Jangan suka mengugut-ngugut isteri. Kadang dah berumur, dah tua-tua, umur 70, 50, 60 pun kadang ada berlaku cerai-berai. Tambah pula sudah berumur ni, dia sensitif, mudah tersinggung. Tuan-tuan, ya, orang lelaki ni dia berbeza perempuan. Orang lelaki ni lagi dia berumur, nafsu dia makin kuat. Ni kuat nafsu ni. Ni kuat nafsu ni, tuan-tuan, ya. Termasuklah yang ni berkuat nafsu. Betul, orang lelaki ni dia macam mana sekalipun dia nafsu dia makin kuat. Sebab tu orang lelaki ni dia nak kahwin lagi. Cuma takut bini ya, tuan-tuan. Nak kahwin lagi. Berbeza orang perempuan. Orang perempuan ni dia tentang nafsu berjima ni, nafsu bersama ni, dia berbeza dengan orang lelaki. Selalunya yang meminta tentang bersama ni, tentang berjima ni, selalu yang minta ni orang lelaki. Orang perempuan jarang minta. Orang lelaki ni dia minta sampai 3 kali minta, kadang sampai tak dapat. Ubat kuat makan dah, tuan-tuan. Ni kadang jadi masalah. Ni kadang boleh jadi cerai-berai, boleh jadi rumah tangga jadi retak, rumah tangga jadi tak seronok, ya. Itu berbeza orang lelaki dan orang perempuan.
Orang lelaki ni keinginan dia besar. Sembang besar, sembang kari pun besar orang lelaki ni, tuan-tuan. Ya. Tengok kat kedai makan, sembang kari besar. Ana bukan tak mau kahwin ni. Ana bukan tak mau kahwin, tunggu belum masuk je. Oh, sembang kari hebat, tuan-tuan. Tapi depan bini tak berani sembang, tuan-tuan. Ya, belakang bini boleh ya, tuan-tuan. Ya. Itu orang lelaki ni, tu yang Nabi bagi tahu, kalau kamu nak selamat, kamu nikah. Kalau kamu rasa kamu bernikah, kamu boleh selamat, kamu bernikah. Kamu nak bernikah, carilah wanita-wanita yang baik. Ya. Itu yang Nabi suruh kita bernikah. Itu hukum nikah itu adalah harus. Dia bukan sunat, dia bukan wajib, dia harus bernikah. Bila dia mampu, maka sunat dia bernikah. Ini kaedah nikah, tuan-tuan. Ibaratnya dan berkata, ia tiada aku lihat akan seorang perempuan. Perempuan. Di akhir zaman cuba kita lihat, orang perempuan ni dah tak malu dah. Tengok baru ni dia tanah haram. Buat haji, lepas buat haji dia buat TikTok depan hotel. Pakai purdah. Ini mah ada hadis. Bila dunia makin dekat kiamat, orang tak malu dah. Orang lelaki tak malu dah buka-buka aurat, tak malu dah pergi kedai judi, tak malu dah pergi kedai toto, tak malu dah. Tuan-tuan, orang lelaki bila azan dilaungkan masjid surau, dia tak mau datang surau, tak mau datang masjid, dia tak malu dah. Orang dulu dia malu, tuan-tuan, orang dulu dia malu. Orang sekarang tengok maki mak, pukul mak, tolak kepala mak dekat hospital, dekat tepi jalan, dekat mall, orang tak malu dah. Tuan-tuan, maki bini depan orang tak malu dah, maki suami depan orang tak malu dah. Tu tanda-tanda kiamat makin lama makin dekat. Orang dulu malu nak bergaduh dengan bini depan orang, malu orang dulu, tuan-tuan. Orang sekarang tak malu lah, tuan-tuan. Isap rokok tepi surau, tepi masjid, tak malu lah. Selamba, tuan-tuan. Dia tak malu lah. Kadang buang potong rokok dekat tepi masjid dalam bekas pasu, dia tak malu lah, tuan-tuan. Bukan orang sini, tempat lain, tapi nampak kat sini lah. Berubah lah, tuan-tuan. Berubah lah. Apa? Kita ni akhir hidup kita adalah mati. Banyak duit macam mana, bini cantik macam mana, rumah mahal macam mana, kenderaan hebat macam mana, akhir hidup kita adalah mati. Itulah akhir hidup kita. Itu ulama bagi tahu, nanti duduk dalam kubur, kalau kita dekat dunia, kita suka habiskan masa kita perkara-perkara akhirat, suka berzikir. Ini bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak baca wirid ni bulan Zulhijjah, tuan-tuan. Siapa baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali, ditutup pula dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah ampunkan dosanya yang telah lalu, dan Allah ampunkan dosanya sebanyak mana buih-buih di tepi pantai, di tepi laut, Allah ampunkan dosanya. Banyak-banyaklah baca wirid, tuan-tuan. Banyak-banyaklah berzikir. Siapa sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, arasy bergegar. Apabila Allah mengampunkan anak si fulan, Allah mengampunkan hamba Allah, maka arasy itu berhenti bergegar. Siapa sebut la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, hidupnya tak susah. Banyak dalam Islam ada. Semua wirid-wirid, amalan-amalan semua ada dalam Islam, tuan-tuan. Siapa sembahyang pakai serban 1 rakaat 70 rakaat, Allahu akbar. Kenapa malam ni tak ramai? Hari raya korban ramai orang datang ambil daging korban. Berbondong-bondong manusia ambil daging korban. Mana dia tak datang? Tentang mana tak datang? Mana orang yang ambil daging korban? Mana dia tak datang? Kita tanya lah. Kami di madrasah, kalau orang datang ambil daging korban, kami tanya, engkau orang mana? Kampung Megian. Kenapa datang kampung aku? Masa majlis ilmu kau tak datang, masa majlis maulid Nabi kau tak datang, ada tazkirah hari ilmu fardu ain nama kau tak datang, ambil daging lembu nama kau datang, engkau balik. Kau jangan datang tempat kami nak ambil daging korban.
Kami tegas tempat kami tuan. Mana Pak Haji yang pergi haji, pergi umrah? Mana orang yang pergi tanah haram? Setiap 5 waktu kau boleh semayang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Balik tanah air kamu kenapa kamu tak datang masjid semayang berjamaah? Kamu tak malu dengan Allah? Ingat Allah tu berada di tanah haram. Sama juga orang perempuan yang pergi tanah haram, elok bertelekung, elok tutup aurat, pakai nikab, pakai jubah, pakai tudung labuh. Di tanah haram engkau jaga aurat. Balik tanah air kan kau tidak jaga aurat. Mana perempuan-perempuan muslimat? Mana dia? Tanyalah, muhasabah diri, tuan-tuan. Ud'uni astajib lakum, minta kepada Allah. Di tanah haram doa menangis. Di tanah air kenapa doa tak menangis? Di tanah haram setiap 5 waktu berdoa. Pukul 4 pagi berdoa. Balik tanah air tak bangun pun, tak berdoa pun setiap malam. Tuan-tuan, mana mereka? Kena banyak muhasabah. Itu ulama bagi tahu, nak melihat haji kamu, umrah kamu mabrur ataupun ditolak, tengok kamu balik di tanah air kamu. Kalau kamu balik di tanah air kamu berubah. Daripada kamu tak semayang berjamaah, kamu pergi tanah haram, kamu rajin semayang berjamaah, balik di tanah air kamu rajin semayang jamaah, itu tanda haji kamu, umrah kamu, Allah terima ibadah kamu. Kalau kamu balik masih ditakut yang lama, masih tidak semayang berjamaah, masih kedekut haji bakhil lagi, tak hidung masin, tangkai jaring, masih tak mau datang semayang berjamaah, benci dengan ulama, benci dengan orang soleh, itu tandanya Allah tidak terima haji dan umrah kamu. Ulama bagi tahu, tuan-tuan. Kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Banyak muhasabah. Akhir zaman orang pergi tanah haram cuma untuk melancong ni. Untuk sedap-sedap je, untuk seronok-seronok tuan-tuan. Kalau orang ada hutang, boleh tak nak buat haji, buat umrah? Buka dalam kitab fiqh, buka dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, buka dalam kitab Bahrul Madhi. Apabila dia berhutang, boleh ke tak boleh dia nak mengerjakan haji dan umrah? Ulama bagi tahu boleh apabila hutang itu masanya, contoh dia nak pergi bulan 8. Dia punya hutang, dia kena bayar, dia punya masa ada lagi tahun depan. Maka ulama kata boleh dia pergi buat haji, buat umrah, sebab dia untuk membayar hutangnya tarikhnya masih panjang lagi. Ini kaedah dia, tuan-tuan, ni hukum fiqh Nama kaedah tentang korban. Banyak orang korban habis rosak. Nak pergi mana tu? Nak pergi ambil lembu korban, tak boleh makan lembu. Mai nak pergi ambil lembu korban sunat, boleh makan. Nak pergi ambil lembu korban, tak boleh makan. Jatuh korban nazar. Buka dalam kitab. Ni memang ada dalam kitab. Betul, nak berkorban kena mengaji. Dulu tak tahu, Allah maafkan. Bila dah tahu, hati-hati. Main tuan-tuan. Ada setengah pula orang dia buat ibadah korban keluarga. Beli seekor lembu, buat 7 bahagian, adik-beradik, abang long, abang ngah, pak uda, pak andak, buat potong lembu, buat ke adik-beradik makan sama-sama. Tak jatuh korban, dia jatuh sedekah. Korban ni wajib diagihkan kepada fakir miskin. Agihkan kepada orang susah. Macam tuan-tuan bukan orang susah, mampu beli daging. Bila mampu beli daging, tuan-tuan harus menerima daging korban. Tuan-tuan jual daging korban maka haram, tak boleh. Yang boleh jual daging korban ni orang yang susah, yang tak boleh nak beli daging. Kena faham, tuan-tuan? Ni banyak orang tak mengaji tentang lembu korban, binatang korban, orang tak mengaji, tuan-tuan. Itu haram mengambil upah, menyembelih daging korban haram. Kaedah barang masjid. Barang masjid bila sejadah wakaf, kapet wakaf, ada lebih tak boleh bawa balik rumah. Bawa balik rumah maka haram. Kalau masjid ni dah penuh, tak boleh nak pakai dah, hantar masjid lain. Kalau masjid lain tak boleh terima, hantar di surau-surau. Kalau surau-surau tak boleh terima, hantar di ribat, di madrasah, di ma'had-ma'had. Kalau ma'had tak boleh terima, jual kapet tu, duit masuk balik tabung masjid. Kena faham hak masjid, milik masjid, wakaf masjid kena tahu. Tuan-tuan, Berbeza pisau, senduk, kuali, kalau dia bukan hak wakaf maka boleh dipakai untuk korban. Kalau bukan untuk urusan korban. Kalau dia hak milik wakaf tak boleh untuk urusan korban. Tuan-tuan, kena faham. Banyak kadang orang tak faham benda ni, tuan-tuan. Tu untung malam ni datang masjid dapat ilmu, tuan-tuan, Sebab tu bila kau kapet macam ni, orang kencing nak basuh macam mana? Kena basuh lah. Ada tak cicak, kena basuh lah. Kalau dia basah, kena basuh lah. Bukan main cedok lah. Bila dia basah, dia najis. Bila dia najis, tak boleh sujud atas tu. Bila sujud, maka solat tak sah. Sujud dia atas tempat yang najis. Macam mana nak basuh? Kena alihkan air. Kerja siapa? Kerja Tok Siak. Dengar tu Tok Siak, oi.
Kalau Tok Siap tak nampak, kita nampak, kita wajib basuh. Tuan. Bila macam mana nak buang tak boleh potong. Kalau potong haram. Macam mana nak buat? Bila tukar kapet yang baru dah dibasuh kapet yang lama yang ada najis. Ni kaedah dia. Lepas tu nak basuh najis ni kena dia alirkan air. Banyak orang meniaga banyak haram. Banyak orang meniaga banyak haram. Banyak orang yang makan di kedai-kedai banyak dia tak sedar, dia jadi subahat. Kadang dia basuh telur, tak betul basuh, dia celup, maka tak sah. Nak basuh telur kena alirkan air, kena basuh bersih-bersih. Ni kaedah tentang najis, tuan-tuan. Ini banyak orang tak mengaji, kadang dia tak mau mengaji, kata apa barang mengaji, tak dapat apa mengaji. Bukan dapat duit. Tuan-tuan, ya. Belajar ni dia membuang bodoh, itulah belajar. Bila dia tahu, mudah dia untuk beramal. Ya. Akhir zaman orang tak mau belajar. Akhir zaman orang tak mau datang masjid. Datang bila? Ambil daging korban, dia datang. Hari Raya Aidilfitri, dia datang. Nanti ada jamuan-jamuan, dia datang. Nanti dia mati, dia datang. Itu baru orang bawa. Kalau orang tak bawa, langsung tak datang. Tuan-tuan. Ingat nanti pasti datang masjidnya, tuan-tuan. Biar jenazah sampai rumah dia. Tuan-tuan, sampai biar jenazah. Jangan risau, pembayaran cuma 150 Tak bukan mahal pun, tuan-tuan. Sebab kitanya penutup hidup mati. Itu kitanya penutup hidup. Lepas tu siapa susah, bila dia mati dia tak susah dah. Siapa senang, bila dia mati dia tak senang dah. Siapa sakit, bila dia mati dia tak sakit dah. Itu mati ni penutup. Itulah mati, tuan-tuan. Tapi siapa yang dia hidup dekat dunia, dia cintakan mati, dia rindukan mati, dia takutkan mati. Maksud takutkan mati tu kalau dia tak kumpul amal soleh. Bila dia memikirkan tentang kematian, tu orang tu tak cinta dunia. Itu tak salah cari dunia, tak salah, tapi jangan lupa Allah. Itu yang kadang-kadang manusia sengah dia salah. Dia cari dunia sampai lupa Allah, cari dunia sampai tak boleh datang masjid, cari dunia sampai anak bini terabai, sampai anak bini tak belajar. Ada setengah orang cakap bini kalau derhaka dengan suami masuk neraka. Betul, memang ada hadis. Tapi suami ni kalau dia tak ajar anak bini dia, anak bini dia tak tahu ilmu fardu ain, suami dia dulu, bapa dia dulu akan dihumban dalam neraka. Dengar ni, tuan-tuan. Nyamai. Bini tak tahu pasal semayang, bini tak tahu badar haid, bini tak tahu pasal puasa, suami tak ajar, suami tak carikan guru, suami tak suruh dia belajar, suami akan dihumban dalam neraka. Nyamai, tuan-tuan. Sama juga akhir zaman ni, manusia banyak perempuan tak malu dah. Bila dia buat benda haram, tergelik-gelik, masa dekat TikTok, tunjuk punggung dia, tunjuk buah dadanya, tunjuk auratnya. Suami dekat masjid dia berzikir, Allah, 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 Allah. Dia bukan dapat pahala zikir, dia dapat pahala dosa. Bila anak bini dia bawah tanggungan dia biarkan, inilah bapa, ayah, suami yang dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus tak cium bau syurga Allah. Tuan-tuan. Itu dengan anak bini kena tegah. Kena tegah dengan anak bini. Nak pergi masjid, pesan dah. Ayang uzur tak uzur? Tak. Kalau tak uzur, semayang. Jangan tak semayang. Dia tak semayang, itu urusan dia. Suami wajib bagi tahu. Itu lah. Ya. Kalau isteri kita kerja, suami kena bagi tahu. Ayang nak pergi mana? Kerja. Pergi kerja hati-hati, jaga solat, jaga aurat, jangan jaga hubungan dengan lelaki yang haram. Jangan buat perkara-perkara yang haram. Abang tak reda. Suami kena bagi tahu. Kalau dia buat juga, dia tanggung sendiri. Tuan-tuan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan yang telah baik dan manis perkataan, seperti isteri ini kena manis perkataan dengan suami. Bukan isteri je, suami pun kena baik cakap dengan bini. Kena cakap elok-elok dengan bini. Yang abang nak air, ini suami yang baik, ya. Isteri yang baik, ya abang, ayang buat air abang. Ini isteri yang baik. Kalau isteri yang tak baik, suami minta air, dia marah suami, ya. Kadang suami pula minta air, ya, suami suka marah-marah bini. Orang yang marah ni, yang suka-suka marah ni, badan dia ada jin. Tuan-tuan, badan dia ada jin. Betul, orang yang suka-suka marah ni,
badan dia ada jin, ya. Hati-hati dengan jin. Betul, jin ada dua kaedah. Satu, jin kita tak nampak, kadang dia gerakkan cawan. Kita tak nampak. Ada satu jin, dia menjelma. Dia menjelma, kita nampak. Tapi dia menjelma, dia cuma nak usik kita, cuma nak kawan dengan kita. Tapi jin itu tidak mengajak kita, tidak menarik kita kepada jalan-jalan kejahatan. Pernah tak orang jumpa hantu, hantu pegang tangan dia, bro, jom pergi kedai Toto? Pernah? Pernah tak hantu jumpa dia, hantu Pontianak, dia jumpa hantu kubur, dia jumpa hantu pucung, dia jumpa JK masjid, jom pergi karaoke, ada? Tak ada, tuan-tuan. Dia takkan ajak benda-benda kejahatan. Cuma jin ni, dia dua kaedah. Yang pertama, dia akan masuk dalam badan, dalam urat, dalam darah, dia akan bisik. Yang kedua, dia akan menjelma. Kita dah nampak, dia pergi. Tuan-tuan, ya. Macam hantu kubur. Hantu kubur ada, bukan bohong. Aku sendiri dah nampak. Hantu kubur ni tak ada kepala. Aku pernah tidur di satu tempat di utara, di masjid yang ada kubur. Pukul 3:30 pagi. Aku bangun, aku tengok ada kat atas kubur, berdiri, kepala tak ada. Tuan-tuan, ya? Tak tahulah kubur sini. Orang sini pernah nampak, tak pernah nampak, ya? Tak pernah nampak lagi lah hantu kubur isap rokok. Itu bukan hantu kubur, ya. Itu hantu Almajaya. Dalam panggilan, dalam kitab, panggilan orang kita panggil hantu. Panggilan dalam kitab dia panggil syaitan dan jin. Tuan-tuan, ya. Jin ni dia boleh menyerupai siapa sekalipun. Dia boleh menyerupai bendahari, boleh menyerupai ustaz, boleh menyerupai nazir, boleh menyerupai AJK, boleh menyerupai siapa sekalipun. Ni jin. Ya. Cuma dia tak boleh menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman sendiri pun dia boleh menyerupai Nabi Sulaiman alaihi salam. Ni hebatnya ilmu jin, tuan-tuan. Ya. Itu yang dia curi cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dicuri, tuan-tuan, ya. Cincin Nabi Sulaiman dicuri, cincin kita apa barang, tuan-tuan. Cincin Nabi pun boleh curi, tuan-tuan. Nyamai jin ni, ya. Lepas itu jangan cabar jin. Jangan sekali-kali cabar dia, jangan sekali-kali hina dia. Tak boleh hina. Nanti walaupun dia adalah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi melarang memaki jin. Nabi melarang, tuan-tuan. Itu di antara binatang yang sunat kita bunuh, ular. Dia adalah tunggangan jin, dan di antara jin ni akan menjelma menjadi ular. Dan sunat kita bunuh cicak. Sunat kita bunuh iaitu tikus. Ya, sebab di antara binatang-binatang yang kotor, cicak dan tikus di antara binatang tunggangan jin. Termasuklah kalajengking. Sunat kita bunuh. Semut tak boleh bunuh. Tak ada semut main tepi air, kita tarik, main tepi tu, kita rendam semut. Ya. Padahal orang mengaji, duk mengaji kitab tauhid, semut lalu duk rendam. Ya. Jangan rendam, ambil semut letak tepi. Sebab kita selamatkan semut tu, sebabnya kita boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau, baru 25 minit. Jangan tengok aku tak puas hati. Tengok macam nak marah ha. Dan manis perkataan. Dan pekerjaan manis ha. Ya, cakap dia manis dengan suami. Macam mana dia baru nikah manis cakap dengan suami, sama juga suami macam mana manis cakap dengan bini baru nikah, macam itulah sampai sekarang sampai mati. Itulah. Nah, itulah suami soleh, itulah isteri yang solehah. Tak membantah, tidak meninggikan suara dengan suami. Ya, dengan suami dengar patuh, suami kata tak boleh, ya, ya. Dia dengar cakap suami. Itu dalam neraka ramai perempuan dalam neraka, salah satunya dia menyakiti hati suaminya. Walaupun dia pakai purdah, walaupun dia kuat semayang, walaupun kuat baca Quran, walaupun kuat dia semayang sunat, puasa sunat, tapi kalau mulut jahat dengan suami, tak ada harapan nak masuk syurga. Tuan-tuan, jangan main. Sebab tiket nak masuk syurga dengan suaminya, itulah tiket dia. Tuan-tuan. Macam suami pula, bapak pula,
Walaupun kuat ibadat, kuat semayang, pergi haji tiap tahun, kalau membiarkan orang di bawah jagaannya, ku anfusakum wa ahlikum nara, membiarkan ahli keluarganya daripada dosa dan maksiat, maka bapa itu, suami itu akan diseret ke dalam jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang tanya, ustaz, kalau tinggal semayang, satu kali tinggal semayang berapa tahun masuk neraka? Sekali tinggal semayang masuk neraka 80,000 tahun. 80,000 tahun. Satu hari dalam neraka dekat dunia 1000 tahun. Itulah akhirat. Tuan-tuan, ya. Sebab itu dalam syurga, manusia ahli syurga, bila dia duduk dalam syurga dah 100 tahun, dah 1000 tahun, dah milion tahun, dia jumpa dengan Allah. Dia tanya dengan Allah, ya Allah, kami nak duduk dalam syurga ni berapa lama lagi? Kata Allah, engkau duduklah berapa suka lama engkau nak duduk. Itulah syurga, tuan-tuan, ya. Manis perkataan pada pekerjaan. Betul, orang perempuan boleh bekerja, harus bekerja, tapi syarat wajib minta izin dengan suaminya kalau sudah bernikah. Kalau belum bernikah, wajib minta izin dengan walinya. Kalau bapaknya ada, wajib minta izin dengan bapaknya. Kalau bapaknya tak ada, wajib minta izin dengan walinya, pak saudaranya. Itu kan? Ya. Walinya. Sebab itu bila meninggalnya bapak si budak ni, bapaknya meninggal dunia, pak saudara wajib urus kat sekolah. Pak saudara wajib uruskan makan minum. Kalau pak saudara tak menguruskan makan minum, maka pak saudara ni berdosa besar. Dosa ni banyak kaedah, tuan-tuan. Dengar hiburan, dengar lagu, alat muzik dalam radio, dalam TikTok, dalam Facebook, dalam IG, dalam TV, kita dengar lagu, sekali dengar satu dosa. Kalau sekali dengar satu dosa. Kalau dia mengekali dengar, dia suka dengar, selalu dengar, maka dia orang fasik. Orang fasik ni tempatnya dalam neraka. Ingat tak? Orang fasik ni tak sah jadi wali nikah. Orang fasik ni tak sah jadi saksi nikah. Itu ulama bagi tahu, bila terdengar alat-alat muzik, kamu terdengar, kamu istighfarlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ni tak ada kadang umur 70 dengar muzik ni, tak? Umur 70 lah. Start kereta pasang era, tak? Era. Ingatlah, kalau siapa umur 70, dalam ni ada umur 70, Nabi wafat umur 63. Kalau kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad ni umur tak panjang. Kalau umur kita sudah umur 60, kalau ikut umur Nabi, hidup dekat bumi ni lagi 3 tahun. Dengar ni bro. Kalau umur 70, umur dah 70 lebih, tunggu masa je. Tuan-tuan buka kisah, buka dalam hadis, buka dalam kitab Durratun Nasihin, buka dalam hadis Sahih Muslim, malaikat maut jumpa Nabi Daud. Malaikat maut jumpa Nabi Daud, kata malaikat maut, wahai Nabi Allah Daud, aku nak ambil nyawa engkau. Kata Nabi Daud, wahai malaikat maut, engkau nak ambil nyawa aku, kenapa engkau tak cakap awal-awal? Kenapa kau tak bagi tanda? Kenapa tak bagi signal? Apa jawab malaikat maut? Wahai Nabi Daud alaihissalam, sebelum nak mati, Allah dah bagi tanda. Cuma manusia dia lupa. Allah dah bagi tanda sebelum nak mati. Allah dah rabunkan tentang mata. Tu tandanya Allah dah bagi isyarat. Bila nak mati, Allah bagi tanda lagi. Allah gugurkan gigi, dia luruhkan gigi. Dan Allah bagi tanda lagi. Allah meluputkan tentang pendengaran. Kadang-kadang kita tak dengar. Itu yang ustaz duk ceramah tak dengar. Tak dengar. Sebelum mati, Allah sakitkan kita. Tengok sandar-sandar dinding. Dah sakit ke tu bro? Sakit lah. Dah ada tanda lah. Aku pun sakit lah. Bukan tuan-tuan dia. Kita tanda dah ada. Itu yang kata malaikat maut. Wahai Nabi Daud alaihissalam,
Allah bagi tanda tu, tanda Allah sayang dekat kita, Allah sayang dekat kamu, Allah sayang dekat umat Muhammad, Allah sayang dekat hamba-Nya. Cuma manusia dia lupa. Dia lupa padahal Allah dah bagi tanda dah, tunggu masa je. Tanda semua dah ada tuan-tuan. Macam aku tanda semua ada. Tuan-tuan. Tapi ingat, Nabi cakap dah, kalau hidupnya dekat dunia, dia suka berzikir, nanti mati tengah berzikir. Kalau hidupnya suka mengaji, menuntut ilmu macam ni, mati tengah menuntut ilmu. Mati pasti mati. Tuan-tuan. Kalau hidup suka buat benda-benda haram, mati tengah buat benda haram. Tuan-tuan. Ini Nabi yang cakap, bukan aku yang cakap, tuan-tuan. Sama orang yang isap rokok, hati-hati isap rokok. Berlaku kat Selangor. Mati dengan isap rokok, bro. Dengar tu, orang duduk ujung ni dengar. Dengan isap rokok. Tuan-tuan, nyamai. Orang mati ada keras. Keras tak boleh kiam. Apa ayat dia? Ada ayat dia. Orang mati aksiden keras, ada ayat dia. Entah. Tu selawat azamiyah tu. Kalau orang mati tengah tidur dia keras. Entah. Orang mati tengah tidur mulut tak tutup. Ada ayat dia. Entah. Ya. Baru ni seorang ustaz mati tengah ceramah. Nampak? Tengah ceramah dia kata apa? Pening. Anak murid ingat dia main. Anak murid ingat dia main, anak murid gelak. Jatuh. Dah. Ya. Baru 8.45. Laku 9 berhenti. Tuan-tuan. Tuan-tuan rumah dekat, aku rumah jauh. 4 jam setengah. Tambah ni jalan jam. Tuan-tuan. Ya. Manis perkataan pada pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada engkau kemudian bersabda ia, Nabi bersabda, menyampaikan olehmu daripada belakang engkau daripada segala perempuan yang Islam. Islam alif sim lam alif mim Islam. Alif Allah, sim selamat, lam alif latifun, mim ma'rifatullah. Itulah Islam. Ya. Sebab itu setiap tumbuhan, setiap makhluk Allah semua berzikir. Itu pokok-pokok tepi-tepi masjid ni semua berzikir. Bukan cerita bohong. Pokok-pokok dekat atas kubur semua berzikir. Pokok-pokok dekat rumah tuan-tuan semua berzikir. Semua berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, semua berzikir. Kenapa kita malas berzikir? Kenapa kita malas bertasbih? Kenapa kita malas berselawat? Pokok pun dia berselawat, pokok pun bertasbih. Tuan buka lah kisah sejarah pada zaman Nabi Daud. Yang Nabi Daud jumpa cacing. Kata Nabi Daud, wahai cacing, Allah jadikan kau ni tak cantik, duduk dalam tanah, jalan merengkuk-rengkuk. Tak cantik, muka kau tak cantik, wajah kau. Cakap cacing, tuan-tuan. Apa kata cacing? Wahai Nabi Allah Daud, aku di siang hari aku bertasbih kepada Allah 1000 kali. Di malam hari aku berselawat 1000 kali. Ada tak amalan-amalan engkau nak ijazah ke aku, wahai Nabi Daud alaihissalam? Nampak? Kita hari ni ada selawat 1000 kali. Ada tasbih 1000 kali, bro. Ada cacing pun bertasbih. Tuan-tuan. Tuan-tuan, ya. Dalam Al-Quran apa kata Allah? Kal an'am. Apa makna kal an'am? Mereka lebih hina, lebih teruk daripada binatang. Tuan-tuan, lebih hina, lebih teruk daripada binatang. Bukan aku cakap, Allah sendiri yang cakap. Mereka lawan hukum aku. Aku panggil datang masjid semayang, hayya 'alas salat. Mereka tak dengar. Hayya 'alal falah.
tak dengar. Aku bagi tahu dah, orang yang sembahyang ni menuju kejayaan. Tapi mereka tak dengar, tuan-tuan, ya. Ingat tuan-tuan, nanti bila kita mati, kita kaku macam ni, kaku lah. Ya, baring kat rumah. Kalau kat rumah lah. Kalau kat masjid lah. Lepas sembahyang jenazah, imam bagi tahu dekat ahli Qoriah, imam cakap apa? Jenazah ni baik. Jenazah ni baik ke tak baik? Semua orang cakap baik. Baik apa kalau masa hidup tak mau bagi masjid? Baik apa kalau masa hidup derhaka dengan mak dan ayah? Baik apa kalau masa hidup derhaka dengan suami? Baik apa masa hidup tak suka baca Quran? Baik apa, tuan-tuan? Ingatlah tuan-tuan, kalau orang yang tak boleh baca Quran, Nabi cakap dah, ulama cakap dah, 3 perkara kamu lihat, kamu dapat pahala. Yang pertama, kamu pergi tanah haram, kamu lihat Baitullah, kamu tengok Baitullah, kamu dapat pahala. Kedua, kitab suci Al-Quran, kamu tak pandai baca, walaupun kamu bodoh sekalipun, ambil uduk, kamu tengok je Quran. Sebanyak mana ayat, sebanyak itu Allah bagi pahala. Ketiga, kamu melihat mak ayah kamu, kamu tengok mak ayah kamu, dapat pahala. Ni kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kita Nabi Adam cemburu dengan kita, tuan-tuan. Cemburu dengan kita. Kita ni banyak sangat kelebihan Allah bagi kita, tuan-tuan. Itu Nabi suruh mengaji, Nabi suruh belajar. Ad-dinu nasihah, agama tu nasihat. Lepas tu bila kita nak ibadat, kita bakat, itu tanda banyak dosa. Tengok pada bulan Ramadan, kita rajin ibadat. Kenapa bulan Ramadan kita kurang dosa? Bulan Ramadan kita jaga mata. Bulan Ramadan kita rajin sembahyang sunat setiap malam 23 rakaat. Malam tadi ada sembahyang 23 rakaat. Malam tadi ada sembahyang sunat witir. Malam tadi ada sembahyang sunat tahajud. Hari ni ada bagi orang makan. Kena banyak muhasabah, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni tak akan datang lagi. Dia datang setahun sekali. Adakah kita jumpa lagi bulan Ramadan tahun depan? Tuan-tuan, wallahu alam, tuan-tuan. Itu satu pendapat mengatakan 1 minit orang mati 1000. 1 minit orang lahir 1000. Tuan-tuan. Ya. Adakah nama kita tertulis di antara yang mati 1000 dalam satu hari? Tuan-tuan. Daripada segala perempuan yang Islam, itu perempuan Islam, aurat dengan perempuan bukan Islam sama aurat dengan lelaki yang bukan mahram ke atas dia. Perempuan Islam kalau bersentuh dengan perempuan bukan Islam, batal uduknya. Perempuan Islam tak boleh buka aurat depan perempuan yang bukan Islam. Sama auratnya dengan lelaki yang bukan mahram, dengan lelaki yang haram ke atasnya. Kalau dia Islam, dia potong rambut dekat kedai bukan Islam, maka haram. Dia tunjuk buka rambut depan perempuan yang bukan Islam, maka haram. Anda tahu kaedah dia. Betul, orang bukan Islam boleh masuk masjid. Orang bukan Islam boleh masuk surau. Mana-mana masjid dia boleh masuk. Cuma 2 masjid dia tak boleh masuk, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. 2 masjid dia diharamkan masuk. Masjid lain dia boleh masuk. Harus dia masuk. Ya. Kalau macam kita tak boleh. Kalau macam kita ada junub, maka haram kita masuk. Tapi harus kita masuk apabila darurah. Lepas tu bila tuan-tuan belajar hukum fiqah, dia ada taklifi, dia ada wad'i. Kalau wad'i ni dia ada manik. Manik ni bahasa Arab, manik ni tegahan. Mani'ul hukum. Apabila seseorang hamba dia mewakafkan hartanya pada jalan Allah, mani'ul hukum, tegahan bagi hukumnya, tidak ada harta dah milik dia, hartanya jadi milik Allah, maka haram dia ambil harta tu sebab harta tu dah jadi milik Allah. Sebab itu kalau tuan-tuan ada wakaf minyak wangi dekat masjid, ada pakai minyak wangi, faham? Wakaf minyak wangi letak sana, tuan-tuan haram pakai minyak wangi. Dah jadi milik orang, dah jadi milik Allah. Kalau tuan-tuan letak, tak apalah, siapa nak pakai, pakailah. Ana hadiah, tu lain. Jadi kalau tuan-tuan buka belajar bab korban, baru ni aku kupas bab korban di Selangor, kitab korban ni. Orang yang mampu
membeli daging korban, maka dia harus menerima daging korban. Bukan sunat, harus. Macam kita ni mampu, harus. Maka kita itu tidak diberikan nama sedekah. Adalah hadiah daging korban untuk kita. Dia bukan sedekah, hadiah. Dan apabila ada daging korban, dia memiliki daging korban, maka orang yang mampu membeli, maka haram dia jual ke atas daging korban. Yang boleh menjual daging korban adalah bagi fakir miskin yang susah untuk menampung kehidupannya. Ini ya. Lagi satu, daging korban, lembu korban dan akikah bukan milik masjid, bukan dalam kitab. Dia milik pemilik yang berkorban. Apabila dia sudah menyerahkan lembu binatang korban kepada masjid, dia beritahu, wahai AJK masjid, tolonglah agih-agihkan. Maka masjid menerima dengan wakil daripada pemilik korban, maka pihak masjid mengagihkan daging korban. Ini bab korban, tuan-tuan, ya. Dia nampak macam simple, tapi kalau silap buat, dia tak jadi korban. Sebab itu tuan-tuan buka dalam bab berkorban di luar negara, hukum yang pertama mengatakan haram, hukum yang kedua mengatakan harus. Korban luar negara. Dan korban luar negara, hati-hati, banyak penipuan. Mana ada orang korban harga 200.5? Mana ada orang korban harga 300.5? Kawan aku pergi ke Boja, pergi luar negara, dia punya kos dia pergi sana 1,000. Tuan-tuan, yang main sana pakai dolar, bukan pakai duit Thailand tu, tuan-tuan. Pakai dolar, tuan-tuan, ya. Lagi satu, nak berkorban kena tengok binatang korban. Nak berkorban di luar negara, ada dalam kitab, nak korban di luar negara kena berada di luar negara. Sebab tu orang buat haji, dia berkorban dekat sana, dia berada di luar negara, dia berada di situ, dia berada di tempat yang nak berkorban. Dia kena ada situ. Kalau tak ada, dia tak tahu lembu dia mana satu. Mana? Dia kata harus, yang itu jatuh haram. Aulanya di dalam negara. Sebab dalam negara masih lagi ada orang miskin, masih lagi ada orang susah. Sikit lagi tuan-tuan, lagi 5 minit. Dah banyak bangun kencing. Biasalah belajar kencing, tuan-tuan. Duduk kedai mamak tak kencing pun, tuan-tuan. Syaitan duduk dalam kemaluan, dia starlight. Tu bangun kencing, tuan-tuan. Memang kerja syaitan ni, tuan-tuan, tuan buka syaitan. Ada kitab dah. Cerita syaitannya tu. Sebab tu bila isteri dia marah, masa tu jin dekat dia. Bukan nak melegakan marah ni, bukan lawannya dengan marah. Lawannya dengan diam. Itu kami di madrasah, kami jaga orang gila marah di madrasah, kami tak boleh lawan. Kami diam. Kami tengok je dia marah. Tuan-tuan. Mereka baca ayat Quran je, namun dia diam sendiri. Tuan-tuan. Betul, aku ceramah, aku tak takut dengan orang, aku jaga orang gila. Tuan-tuan. Jaga orang gila, bukan aku bohong, ni tak bagi madrasah aku. Ya, jaga orang gila. Bukannya orang gila lesen mati. Dia ada lesen, dia pukul orang, dia tak kena. Kita pukul dia, kita kena. Ada lesen, ada kad. Tuan-tuan. Ya. Tapi walaupun dia gila, dia semayang. Kita tengok orang gila, dia semayang, tapi semayang cara dia, walaupun diri dia kotor, walaupun diri dia hina di sisi manusia, tapi dia tak lupa dengan Tuhan dia. Manusia yang tak gila, yang selalu mandi, yang selalu gosok gigi, tapi dia lupa dengan Tuhan dia. Bukan aku bohong. Lepas tu kena jaga. Apa faedah jaga orang gila? Kita tengok ni kebesaran Allah, tuan-tuan. Kebesaran Tuhan. Ya. Janganlah kata orang gila kacau orang. Orang gila tak kacau orang, tuan-tuan. Yang selalu kacau orang ni orang tak gila. Kami di madrasah 8 orang gila, tak ada kacau orang. Tak ada pukul orang, tak ada intim orang, tak ada. Tuan-tuan. Tak ada maki orang, tak ada mengumpat orang, tak ada.
Tak ada curi motor orang, tak ada. Yang curi motor orang ni orang tak gila. Tuan-tuan. Orang gila dia buat hal dia. Itu yang satu tempat dulu berlaku. Ada orang gila sembahyang kat masjid, sembahyang telanjang. Tuan-tuan tak percaya sembahyang telanjang. Abang sembahyang telanjang je. Ya. Orang report polis datang. Dulu Land Rover lama, polis datang 2 Land Rover. Tuan-tuan, datang. Orang nak tangkap tak berani, polis tangkap. Dia marah polis, dia kata apa? Kenapa tangkap aku? Engkau sembahyang telanjang, aku sembahyang telanjang sebab aku gila. Nampak? Dia jawab, aku gila. Orang tak gila tu mana ada sembahyang? Dia pun tak sembahyang, datang masjid kadang tidur, kadang tak pun sembahyang. Aku gila sebab aku sembahyang, aku gila sebab aku telanjang, aku gila. Nampak? Allah nak tunjuk dengan orang tak gila. Wah. Orang yang gila pun sembahyang, orang tak gila tak sembahyang. Entah, ya. Polis tak ditangkap, pergi dah kau. Entah, ya. Entah. Betul, orang gila ni lepas hukum syarak. Orang gila, dia telanjang pun tak berdosa, dia tak puasa, dia tak berdosa. Entah, dia gila, ya. Itu belajar hukum fiqh. Bila kita sembahyang, Allahu Akbar, bila kita hilang akal, bila kita tertidur, maka batal solat. Sebab tertidur dalam keadaan berdiri, batal solat, batal wudu. Bila tidur duduk, maka batal solat, wudu tak batal. Ni bab solat, dia hilang akal, ya. Sikit lagi tuan-tuan, lagi 2-3 minit aku berhenti, takut tergantung ayat. Tuan-tuan ingat senang jadi polis, susah jadi polis, tuan-tuan. Banyak ujian. Jadi polis ni selalu kena maki, tuan-tuan. Selalu kena maki. Bukan jadi polis jadi ustaz pun selalu kena maki, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan ceramah sini, tuan-tuan, ya. Memanglah kita buat baik, orang selalu maki, orang selalu marah, tuan-tuan. Lepas ni aku tutup. Kadang orang banyak petikai. Orang banyak petikai, orang bagi tahu ulama-ulama kena maki, ustaz-ustaz kena maki, orang tak suka. Tu saya nak heran. Nabi Ibrahim yang berlaku kisah bab korban, Nabi Ibrahim tu kena maki. Nabi Lut kena maki, Nabi Nuh kena maki, Nabi Zakaria kena maki, Nabi Daud kena maki. Semua nabi-nabi kena maki. Enggak? Bukan Nabi je, Allah sendiri pun, Allah Azza wa Jalla sendiri pun orang maki Allah, orang hina Allah. Enggak? Tengok bila hujan turun, apa ni hujan je, maki Tuhan. Enggak? Tengok masjid surau hidang makanan, tak sedap makanan ni, hina makanan. Bila hina makanan, menghina Tuhan. Enggak? Kadang tak sedar. Enggak? Masjid lain lah, masjid lain yang buat makan, masjid ni tak ada makan. Enggak? Wallahu alam. Cukup sampai sini, ya. Jadi sebelum tutup tuan-tuan, aku minta maaf seandainya terkasar bahasa, ayat Quran ada silap, hadis ada tersasar, aku minta maaf banyak-banyak. Dan tuan-tuan perbanyaklah baca tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lagi satu, kasri kejang tuan-tuan bila dah beli dah ambil, tuan-tuan hidu, selalu hidu. Selalu hidu, ya. Bila hidu ni dia menurunkan sifat panabaran. Bukan menurut sifat panabarannya. Kalau ada resedung, dia mengurangkan penyakit resedung. Ini kelebihan kasri kejang, tuan-tuan. Ya, aku cakap terus terang, kasri kejang yang aku bawa ni, ini original daripada perut kejang. Ini bukan kasuri biasa. Lepas tu kasuri kejang ni bila kita pegang, kita suka, kita pegang, kita tak suka, tu kasuri kejang ni dia boleh detect. Baru ni aku ceramah di Negeri Sembilan, di Seremban. Ustaz ni dia datang. Dia ustaz. Dia datang dengan kuliah aku, dia bawa bini dia. Bini dia pegang kasri kejang, muntah. Ni kelebihan kasri kejang, tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri tahu, kalau tuan-tuan sendawa tu tadi dalam badan ada something. Ni kelebihan kasri kejang, ya.
Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur tuan-tuan. Kita semua dalam rahmat Allah. Kita jumpa di bulan depan. Tuan-tuan tanda kitab ni, muka surat masih lagi muka surat 4 baris 8 daripada atas, tuan-tuan tanda ya. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut fa alaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.